Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Nama saya Nurul Hidayah binti Ibrahim, nombor metrik E169735. Hari ini saya akan membentangkan hasil daripada temu bual saya bersama dengan ahli klinikal yang telah dipilih. Dalam video ini ada dua peringkat, iaitu pertama analisis dapatan dan penghujung video ini saya akan terangkan sedikit refleksi daripada temu bual tersebut. Saya telah menemu bual seorang ahli klinikal bernama Puan Sakila binti Muhammad Husin. Beliau berumur 27 tahun dan menetap di Tawau, Sabah. Beliau telah menyambung pengajian ke peringkat diploma jurusan terapi cara kerja di Kolej Sains Bersekutu Sungai Buloh pada tahun 2013 dan tamat pada tahun 2016. Selepas tamat pengajian, beliau mula berkhidmat sebagai ahli terapi cara kerja atau lebih dikenali OT di Hospital Tawau dari hujung tahun 2016 sehingga kini. Malahan, pada tahun 2018, beliau telah membuka satu pusat terapi iaitu My Kids Therapy Center yang menawarkan perkhidmatan untuk membantu kanak-kanak berkeperluan khas di sekitar Tawau. Maksudnya di sini, beliau menjadi ahli terapi kerja di dua kawasan, iaitu pada hari Isnin hingga Jumaat, beliau berkhidmat di Hospital Tawau, manakala pada hujung minggu, Sabtu Ahad, beliau berkhidmat di pusat terapinya. Terdapat dua cabaran utama yang dihadapi oleh beliau semasa berkhidmat sebagai OT, iaitu pertama, kekurangan fasiliti yang canggih dan kedua, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bidang OT secara lebih mendalam. Saya akan menghuraikan mengenai cabaran yang kedua, iaitu kurangnya pengetahuan mengenai bidang OT. Puan Sakila telah memberitahu saya bahawa sebahagian besar pesakit tidak mengetahui apa itu bidang tugas OT dan mereka hanya berjumpa OT sekiranya dapat makluman dari doktor pakar sahaja. Jadi, pendapat saya, sekiranya masyarakat tidak ketahui peranan OT ini, ia amat membimbangkan kerana bagaimana kita ingin membantu orang yang memerlukan dari peringkat awal lagi. Memandangkan Puan Sakila mempunyai pusat terapi sendiri, maka beliau sering memberi perkhidmatan kepada golongan OKU, khususnya kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Mereka terdiri daripada jenis ketidakupayaan seperti autism, ADHD, dan sebagainya. Walau bagaimanapun, pastinya akan ada cabaran yang dilalui oleh beliau semasa memberi perkhidmatan kepada klien atau pesakit, seperti pesakit sukar untuk memberi fokus terhadap sesi terapi yang dijalankan serta tidak memahami arahan secara lisan. Oleh itu, langkah yang dilakukan oleh beliau untuk menyelesaikan isu-isu ini dengan menekankan aktiviti yang melibatkan kognitif dan fizikal seperti terapi sensori integrasi dan prompting agar memastikan kanak-kanak ini dapat fokus dan memahami arahan yang diberikan. Saya telah meminta Puan Sakila untuk berikan pendapat mengenai satu artikel yang telah saya pilih dan multidisiplin. Saya telah memilih artikel daripada Hargreaves et al. Pada tahun 2012 yang bertajuk Collaborative Relationship Between Teachers and Occupational Therapy in Junior Primary Mainstream Schools. Isu yang saya tertarik dalam artikel tersebut mengenai faktor kekangan masa yang menjadi penghalang untuk menjalankan kolaboratif antara guru dan terapi cara kerja. Ya, Puan Sakila bersetuju dengan dapatan artikel tersebut kerana kedua-dua pihak mempunyai tanggungjawab yang besar dalam bidang tugas masing-masing yang menyebabkan sukar untuk meluangkan masa bekerjasama bagi membantu murid berkeperluan khas. Di samping itu, saya meminta pendapat mengenai multidisiplin dan bagaimana untuk menjalankan multidisiplin di Malaysia. Beliau berpendapat bahawa guru pendidikan khas dan ahli klinikal seperti ahli terapi cara kerja perlu untuk bekerja sama bagi memastikan pelajar boleh mengikuti pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Dan saya amat tertarik dengan pendapat beliau yang mengatakan bahawa Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesihatan perlu memberi peluang kepada ahli klinikal untuk memberi khidmat di ruang yang sama dengan guru bagi memastikan murid menerima rawatan dan pembelajaran yang seiring dengan silibus yang diberikan. Sekarang kita masuk ke peringkat akhir, iaitu refleksi. Terdapat pelbagai pengajaran yang saya peroleh semasa menjalankan temu bual dengan ahli klinikal tersebut. Pertama sekali, saya dapat mengetahui bagaimana bidang tugas ahli terapi cara kerja atau kita kenali sebagai OT. Mesti mau tahu kan apa itu bidang tugas OT? Saya mau tahu. OT adalah satu pekerjaan dalam ahli klinikal yang tergolong dari ahli klinikal yang membantu pesakit tidak kira peringkat usia yang mempunyai masalah fizikal, deria atau emosi. OT akan merancang pelbagai aktiviti atau terapi bagi memperbaiki masalah sensori, kemahiran motor, masalah keseimbangan yang menjadi penghalang kepada pesakit, khususnya kanak-kanak yang tidak dapat membesar dengan potensi yang sepenuhnya. Pengajaran yang kedua yang saya peroleh dalam temu bual ini ialah kita harus menjalankan hubungan yang baik dengan ahli klinikal. Pada pendapat saya, menjalankan hubungan yang baik antara pihak hospital dan pihak sekolah amat penting untuk murid, khususnya murid berkeperluan khas. Bahkan, sekiranya saya mempunyai pengetahuan mengenai pendidikan khas, saya akan melakukan kolaborasi dengan ahli klinikal. Kenapa saya membuat begitu? Cuba teka. Sebab kolaborasi ini dapat kita bekerjasama dengan ahli klinikal untuk berkongsi bidang kepakaran dan idea bagi menjayakan aktiviti yang sesuai kepada murid berkeperluan khas seperti perancangan yang sesuai untuk menjalankan intervensi awal. Pengajaran yang terakhir yang saya peroleh hasil daripada temu bual dengan ahli klinikal ini ialah bagaimana untuk kita menjalankan kolaborasi ataupun strategi untuk bekerjasama dengan dua pihak. Berdasarkan artikel yang saya kaji dan bentang sebentar tadi, isu utama yang menyebabkan sukar untuk menjalankan kolaborasi ialah kekangan masa. Sebab guru dan ahli klinikal mempunyai tanggungjawab yang besar dalam bidang tugas masing-masing yang menyebabkan sukar untuk menjalankan kolaborasi ini. Sebagai contoh, yang dekat dengan kita ialah bagaimana untuk kita merancang melakukan temu bual dengan ahli klinikal dalam tugasan ini. Kita telah merancangkan strategi dari segi masa sebab kita pastikan ahli klinikal tersebut mempunyai masa yang terluang untuk menjalankan interview dengan kita. Dia lebih kurang jugalah dengan guru dan ahli klinikal. Kita harus merancang strategi untuk berkolaborasi dengan ahli klinikal dengan menekankan 3 aspek utama, iaitu masa yang dipersetujui antara dua pihak, kawasan yang sama atau tempat yang sama, dan prosedur yang dipersetujui oleh dua-dua pihak bagi menjalankan kolaborasi ini. Keadaan ini juga dipersetujui oleh Puan Shakila yang menggalakkan ahli klinikal untuk bekerjasama di ruang yang sama seperti di dalam kelas bersama guru bagi memastikan murid menerima rawatan dan pembelajaran yang seiring dengan silibus yang diberikan. Hal ini juga dapat mengelakkan daripada kerjasama secara satu hala yang sering dilakukan sama ada guru dan ahli klinikal sebelum ini. Itu sahaja pembentangan saya. Terima kasih kerana fokus dalam pembentangan ini.